Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan memperincikan pengajaran dan juga tindakan selepas tadabbur bagi ayat yang ke-12 muka surat 102 bagi nota yang bercetak. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Baik, ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawasanya Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kalau kita merujuk kepada konteks ayat yang ke-12 digabungkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, maka kita dapat buat ringkasan. Orang-orang yang mati yang Allah akan hidupkan, kita semua sedia maklum, iaitu semua manusia yang Allah matikan akan dibangkitkan di hari akhirat. Secara spesifik apabila kita merujuk kepada ayat yang sebelumnya, kita mengetahui bahawa dalam surah Yasin permulaan ada manusia yang menolak peringatan yang disampaikan. Manusia yang menolak peringatan yang disampaikan ini satu ketika ia mati. Begitu juga mana-mana manusia yang menerima peringatan, dia takut kepada Allah Ar-Rahman pun, ia akan mati. Maka kedua-dua jenis manusia ini Allah Ta'ala akan nuhyi, Allah Ta'ala akan hidupkan. Seperti mana kata Allah, kami akan menghidupkan orang yang telah mati. Ayat ini menghidupkan orang yang telah mati untuk apa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, iaitu Allah nak memberikan balasan kepada mereka atas apa yang mereka telah lakukan. Bagaimana Allah nak membalas? Ada dua perkara. Yang pertama pada kalimah ma qaddamu. Ma qaddamu merujuk kepada apa sahaja perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Yang menerima peringatan, yang menolak peringatan, semuanya itu telah ditulis di dalam buku amal. Yang kedua iaitu wa atharahum. Wa atharahum telah pun kita jelaskan pada pengisian pagi semalam. Kesan-kesan mereka ini merujuk kepada selepas manusia itu mati. Sepanjang kematian itu, kalau ada mana-mana contoh yang baik yang kita tinggalkan semasa hidup, kita buat contoh yang baik, contoh itu diikuti oleh manusia, maka apa yang kita tinggalkan itu tetap Allah Ta'ala akan hitung nanti di hari akhirat. Begitu juga mana-mana contoh yang buruk yang menjadi ikutan oleh orang yang hidup selepas dia mati. Termasuk juga kata para ulama, maksud kesan-kesan mereka itu merujuk kepada kesan-kesan kita berjalan. Contoh, apabila kita melangkahkan kaki, contohnya kita bergerak dari rumah nak ke masjid, maka kesan-kesan itu juga
akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat yang ke-12 ni, apakah pengajaran yang boleh kita ambil, apa pesanan dari Allah yang kita boleh jadikan sebagai pertunjuk? Nombor satu, kita dapat pelajari bahawasanya Allah ini, dia berkuasa dalam menghidupkan orang-orang yang telah mati. Menunjukkan juga bahawa semua manusia itu akan mati. Allah akan menghidupkan. Pelajaran yang kedua yang telah kita dapat daripada ayat yang ke-12 ini ialah, apa sahaja yang kita lakukan semasa hidup ini, baik ke, buruk ke, semuanya telah tercatat. Kalau kita buat benda yang baik, buat amal yang baik, maka nanti ketika Allah hidupkan kita, amal yang baik tu bagi kebaikan kepada kita. Tapi kalau masa kita hidup, kita buat amal yang buruk, perbuatan yang buruk, nanti di hari akhirat, amal yang buruk itu memberikan keburukan kepada kita. Pelajaran yang ketiga, Allah Ta'ala ini, dia mencatat semua amal, tak kira banyak ke, sikit ke, semua itu tertulis. Jadi kalau kita nak ia ditulis amal yang baik banyak, maka banyaklah buat amal yang baik. Kalau kita tak nak amal buruk kita itu tercatat dalam buku amal, maka kita tinggalkan perbuatan yang buruk, tinggalkan dosa, taubat pada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang keempat, kita dapat belajar juga rupa-rupanya pahala. Dari mana-mana amal soleh yang kita buat masa hidup ini tidak akan terhenti apabila kita mati. Kita buat amal yang baik ketika kita hidup, amal itu tidak akan terhenti ketika mati. Beberapa amal. Okay, ini seperti mana ayat wa atharahum. Okay, kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, kita dapat pelajari tentang Allah itu sendiri. Allah ini menunjukkan bahawa, kita dapat belajar bahawa Allah tidak pernah terlupa, tidak pernah tidak tahu, tidak pernah lalai. Tak ada mana-mana yang berlaku dalam dunia ini Allah Ta'ala tak tahu. Sebab itu Allah Ta'ala hidupkan manusia, dibangkitkan untuk memberikan balasan. Macam mana Allah nak bagikan balasan? Kerana bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang akan luput, yang akan hilang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang keenam, apabila di hari kebangkitan nanti, tak ada mana-mana manusia yang dia akan dapat membangkang apa yang telah dia lakukan. Sebab apa? Sebab semua perkara itu telah tertulis. Wa naktubu. Semua itu telah tertulis. Apa sahaja yang tercatat di dalam buku amal, ia adalah benar. Ia adalah jelas. Okay, itu adalah beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari. Mungkin tuan-tuan boleh tambah lagi. Setelah tuan-tuan faham ayat yang ke-12 ni, apa pelajaran tuan-tuan nak tambah? Tuan-tuan boleh tambahlah pelajaran yang ke-7, yang ke-8 dan sebagainya. Maka ni saya hanya menyebutkan sekadar contoh. Oleh yang demikian, setelah kita dapat banyak pengajaran, kita kena buat apa? Maka sudah pasti kita kena mengambil tindakan. Kita kena berubah, kita kena buat tambah baik. Tindakan yang pertama yang dapat kita ambil apabila kita tahu segala yang kita lakukan itu akan tercatat, maka kita perbanyakkanlah melakukan amal yang soleh. Supaya nanti apabila kita dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah ada persediaan, kita ada bekal membuat amal yang soleh.
Yang kedua, tindakan yang kedua yang dapat kita ambil semasa kita hidup ni, untuk memastikan walaupun kita dah mati, tetapi amal-amal pahala kita tu, pahala kita boleh berjalan lagi, maka masa hidup ni kita kena siap-siap dah. Tinggalkan legasi yang baik. Tuan-tuan kena fikir dah, waktu kita nak mati nanti, macam mana nak pastikan pahala tu berjalan? Kena fikirkan. Seperti mana kalau tuan-tuan tengok muka surat nombor yang selepas dia tu, muka surat nombor 107, kita jelas tentang hadis ini. Hadis riwayat Muslim yang Nabi SAW mengatakan bahawa apabila seorang itu dia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Semua orang faham. Apabila nyawa sudah keluar daripada badan, amal terputus. Tak boleh lagi nak datang masjid, tak boleh lagi nak tadarus, tak boleh lagi dah nak belajar Quran, tak boleh lagi nak bersedekah, tak boleh lagi nak macam-macam, dah tak boleh dah. Dia terputus apabila mati. Kecuali Nabi memberikan solusinya, kecuali 3 perkara. Walaupun kita dah mati, tapi 3 perkara ini akan bantu kita. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Sedekah jariah merujuk kepada waqaf, kata Al-Imam An-Nawawi. Sebab tu masa hidup ni kita kena fikir, macam mana kalau kita dah mati? Jangan fikir hidup. Kalau fikir hidup, memang kita tak fikir mati. Patutnya kita kena banyak fikir tentang mati. Sebab semua kita akan mati. Yang sehat pun mati, yang sakit pun mati. Yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Raja-raja mati, orang biasa pun mati. Tak ada yang tak mati. Tapi kita belajar surah Yasin, tiap-tiap minggu kita baca, Allah bagi mesej kepada kita faham, maka kita kena buat tindakan. Maka kita kena fikirkan. Jadi nombor 1 Nabi kata antara yang ada sadaqatun jariyah, buat waqaf. Tuan-tuan sedia maklumlah macam mana nak buat waqaf. Kan tinggal, contohnya tuan-tuan membina masjid, tuan-tuan membina jalan raya, tuan-tuan membina banyaklah. Tuan-tuan faham tentang sadaqatun jariyah, iaitu waqaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Fikir, macam mana kalau lepas kita mati nanti, walaupun kita dah mati, kita dah tak ajar orang, kita dah tak dakwah lagi, kita tak sampaikan maklumat pada orang, tapi ilmu yang waktu kita hidup tu kita sampaikan, manusia yang hidup dia manfaatkan. Sebab tu tuan-tuan kena fikirkan sesuatu. Macam mana nak buat ilmu yang kita pelajari tiap-tiap pagi ni, contoh, untuk kita edarkan, untuk orang dapat manfaat. Kita ada video yang dirakam, Haji Anwar rakam surah Kahfi berpuluh-puluh video. Maka macam mana kita nak sampaikan ilmu tu supaya orang yang dapat manfaat? Kalau kita fikir diri sendiri, memanglah. Tapi apabila kita mati, macam mana kita nak dapat pahala tu lagi? Hadir majlis ilmu, macam mana nak dapat? Maka kita kena sebarkan ilmu tu. Kemudian yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan untuk dia. Itu di antara 3 lah. Banyak lagi amal-amal yang lain. Kalau kita rujuk pada hadis yang berikutnya, hadis ini yang menunjukkan bahawasanya tentang sunnah yang baik. Sebab tu dalam hidup, masa kita hidup ni, kita kena jadikan, kita kena buat satu contoh. Kita ni orang jadikan contoh, supaya walaupun kita mati, apa yang kita contohkan itu diikuti oleh orang yang hidup, yang paling dekat dalam keluarga. Maka kita kena buat sesuatu supaya walaupun kita mati, anak-anak kita buat contoh yang baik tu. Apa dia contoh? Atau fikirkan. Contohnya mungkin tuan-tuan mengajilah contohnya. Contohnya tuan-tuan lepas subuh mengaji, contoh. Anak-anak ni dia membesar, dia tengok pak dia ni tiap-tiap pagi mengaji. Jadi walaupun ayah dia tak ada, anak dia pun ikut. Oh, ayah aku ni pagi-pagi dia akan mengaji, aku pun nak ikut dia. Lepas tu nanti anak dia pun tak ada, cucu dia ikut. Maka berterusan. Maknanya kita kena fikir dah sekarang ni, apa contoh yang baik, sunnah yang baik yang kita nak tinggalkan menjadi ikutan oleh semua orang. Seperti mana hadis yang tuan-tuan lihat, riwayat Muslim, man sanna fil islami
sunnatan hasanatan. Okey, tetapi jangan sekali-kali masa kita hidup kita tinggalkan contoh, kita tinggalkan teladan sesuatu perbuatan yang buruk yang diikuti oleh orang yang hidup. Jangan. Kita pun kena hati-hati, kena tengok apa perbuatan buruk kita ni yang kita tunjuk pada orang, yang orang ikut kita. Sebab tu kalau tuan-tuan ada nama, tuan-tuan ada pengaruh, tuan-tuan ni sebagai influencer ke contoh kan, tuan-tuan jangan main influencer tu. Orang apa istilah apa, pempengaruh, siapa pening nak sebut bahasa Melayu tu kan, masing-masing nak ada follower yang ramai, masing-masing zaman sekarang ni mengejar subscribers yang ramai sekarang dia perlukan orang yang ikut. Tapi anda tinggalkan apa dekat TikTok tu? Contoh, tuan-tuan ni mungkin ke ada yang TikTok ni, semua ada akaun TikTok ni kan. Contoh, ada media sosial, macam mana kita nak buat? Sebab media sosial kita tu kalau kita mati, ada lagi TikTok kita tu, ada lagi akaun dia. So sebab tu kena fikirkan macam mana nak buat ni dengan media sosial supaya walaupun kita mati tetapi kita tinggalkan benda yang baik. Tapi elakkan daripada meninggal benda yang buruk. Dia tengok, ayahku dulu ni, contoh apa, saya tak nak sebut benda buruk lah, elak pada benda yang buruk, tinggalkan. Jadi kita kena apa? Tinggalkan yang baik, jangan tinggal yang buruk. Okay. Kemudian ada satu contoh lain, saya nukilkan dekat sini hadisnya. Hadis cerita tentang kesannya. Kesan tu bukan sekadar contoh baik, benda yang baik, tetapi juga kesan-kesan pada bumi-bumi ni pun nanti akan diambil kira oleh Allah. Seperti mana kalau kita baca hadis ni, hadis ni cerita tentang ada satu kaum ni, Bani Salamah ni, mereka nak berpindah dekat dengan Masjid Nabi. Ada tanah kosong dekat Masjid Nabi, mereka nak pindah dekat tanah lebih dekat. Tetapi Nabi kata apa? Nabi tahu Bani Salimah ni dia nak pindah, Nabi tak bagi dia pindah. Biar duduk jauh dari masjid. Sebab apa? Kita baca pada hadis tu, kalau nak baca satu persatu ambil masa. Tapi kita tengok apa pesanan Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, tetaplah di perkampunganmu. Maknanya Nabi kata, tak usah pindahlah, kata Nabi, duduk dekat-dekat dengan masjid ni, kata Nabi. Sebab apa kata Nabi? Sebab kesan-kesan langkah-langkahmu akan dicatat pahala kebaikan. Nabi ulang sebanyak 2 kali. Maknanya apa? Ini hadis ni menunjukkan apa? Kelebihan berjalan nak pergi ke masjid. Tuan-tuan jangan bimbang. Waktu kita mati ni, bumi yang tuan-tuan lalu ni, tiap-tiap pagi ni, tuan-tuan ulang alik. Tuan-tuan, bumi ni sebenarnya dialah yang akan menjadi saksi kepada Tuhan. Saya ambil satu contoh ayat. Tuan-tuan pernah baca surah Zalzalah? Iaitu surah Al-Zalzalah yang ayat yang keempat tu. Ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi ini dia akan ceritakan khabar-khabarnya. Nabi tanya pada sahabat, kamu tahu tak bumi itu akan cerita apa? Sahabat kata, Allah dan Rasul saja yang tahu. Maka Nabi kata, nanti bumi ini dia akan cerita kepada Allah, fulan bin si fulan ini pada tarikh sekian dan sekian, pada waktu sekian dan sekian, dia buat apa? Bumi akan cakap, si fulanah ini, wahai Tuhan, pada tarikh sekian dan sekian, dia buat apa? Kita baca ayat nombor 4 suratul Zalzalah. Ada ayat dalam suratul Dukhan. Ayat dalam suratul Dukhan, tuan pernah dengar tak? Bahawa cerita ni adalah apabila kita mati, langit dan bumi dia menangis kematian seorang hamba yang soleh. Tuan cari ayat tu untuk kerja rumah tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Dukhan tak silap saya, ataupun surah Ghafir. Saya tinggalkan persoalan tu, nanti tuan-tuan Google. Ayat tu sebenarnya tentang Firaun. Firaun ketika dia mati,
Bumi dan langit tak menangis pun kematian Firaun. Ayat tu disebut macam tu. Maka para ulama tafsir ulas. Para ulama tafsir, kalau Firaun mati, bumi dan langit tidak menangisi kematian dia, maka kalau orang soleh mati, kalau orang baik mati macam mana? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia fikirkan bahawa kalau orang soleh ni mati, bumi ini akan menangisi kematian orang yang soleh mati, langit pun akan menangisi kematian orang soleh yang mati. Kenapa? Kerana bumi ini adalah tempat kita berjalan, buat amal soleh. Sebab tu tuan-tuan, berjalanlah ke mana-mana pun, berjuta-juta batu jauhnya berjalan, buatlah kebaikan. Tak perlulah hebatkan pada orang, hari ni aku buat apa, nak update aku buat apa. Zaman sekarang ni semua benda nak diupdatekan. Sampai berdoa pun nak kena selfie. Nak tawar Kaabah pun orang nak selfie. Tak perlu bagi tahu orang, tuan-tuan, tak apa. Dia akan tahu tu nanti siapa. Itu. Bumi akan tahu. Okey. Jadi bumi ni tempat kita buat ibadat. Kita sujud pada dia contoh. Maka apabila kita mati, bumi ni tahu, oh si fulan ni dah tak ada dah. Dia akan menangis. Langit, tempat diturunkan rezeki. Tiap-tiap hari turun rezeki. Dan langit ni tahu, apabila si fulan ini mati, rezeki dia putus. Habis. Sebab tu rezeki kita, dia ada sampai kita mati. Apabila kita mati, rezeki kita terhenti. Yang kedua, langit tu tahu. Amal kita buat ni tuan-tuan, sebenarnya naik ke langit. Naik ke langit. Tetapi apabila si fulan ini mati, maka langit tahu, oh, dia ni dah mati. Sebab apa? Sebab amal dia dah tak naik dah. Zikir dia dah tak naik, bacaan Quran dia dah tak naik, amal-amal dia tak naik ke langit. Sebab itu tuan-tuan, antara waktu langit ini akan terbuka, luas terbuka, adalah pada waktu zuhur. Sebab tu Nabi dia memilih untuk sembahyang rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Kita baca dalam hadis yang sahih, Nabi kata ketika zuhur ini, langit-langit ini akan terbuka. Itulah doa, antara tempat yang mustajab doa. Nabi sembahyang. Nabi kata supaya apabila langit ini terbuka, biarlah aku, amal-amal baik aku yang naik, kata Nabi SAW. Jadi kesimpulan dia daripada pengisan kita pada pagi ini ialah, seperti mana pelajaran yang kita ambil, kita punya tindakan yang kedua tu, kita kena mempersiapkan sesuatu yang boleh memberikan kesan baik kepada diri sendiri dan orang lain walaupun setelah kematian kita. Jadi tuan-tuan nampak tak relevan kenapa surah Yasin ini kadang-kadang dibaca kepada orang yang hampir mati? Tak nampak tak relevan dia? Kenapa orang dulu selalu baca surah Yasin? Inilah antara sebab dia. Rupa-rupanya waktu baca 12, boleh faham tak maksud dia? Sebab tu kita nak kempen, belajar, fahamkan ayat Quran, baca tiap-tiap minggu, moga-moga ada nikmat baca surah Yasin tu. Tiap minggu kita baca, kita faham, kita berubah. Bukan kita baca tetapi kita tak berubah. Moga-moga kita dapat banyak manfaat. Maka fikirkan. Antara benda yang kita kena fikirkan adalah macam mana apabila kita mati, tetapi wa atharahum, kesan-kesan kita ni masih lagi Allah memberikan pahala kepada kita semua. Macam mana rumah yang kita tinggalkan itu boleh datangkan pahala, macam mana harta yang kita akan tinggalkan nanti boleh menjadikan pahala untuk kita, macam mana ilmu yang kita ada ketika kita mati boleh jadi pahala kepada kita, macam mana zuriat-zuriat yang kita tinggalkan nanti, zuriat-zuriat itu boleh bagi pahala kepada kita. Maka kita fikirkanlah. Moga-moga Allah memberikan kita rahmat, Allah berkat umur dan waktu kita, Allah berkatkan rezeki kita, harta kita. Moga-moga Allah sentiasa memberikan kita hidayatul taufik. Kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada esok hari pada ayat yang ke-13. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.